Okey, selamat malam semua. Semua dah makan? Tak ada respon? Dah, teacher. Okey. Teacher dah Ingat makan? saya seorang saja. Okeylah, kita mulalah. Tak payah tunggu sebab dah pukul 9. Kalau tak, nanti tunggu-tunggu, banyak soalan yang tak boleh siap. Okey, cikgu nak cakap, nak bincang balik soalan yang hari Sabtu malam tu yang tak dapat tu kan? Pusing-pusing tak jumpa-jumpa jawapan kan? Okey, so untuk soalan ni, kita guna cara hasil darab punca. Masih ingat lagi tak hasil tambah punca dengan hasil darab punca? Kalau hasil tambah punca ataupun sum of roots, kita guna apa? Formula. Lepas tu kalau hasil darab punca, kita guna apa? Siapa ingat? Yang ada guna ABC tu. Kalau hasil tambah, boleh type dekat ruangan chat. Tak tahu, tak ingat semua. Hasil tambah punca negatif B bahagi A. Ini kena hafal ni. Okay, product of roots COA ya. Okay, so ini adalah punca dia. Okay, so ini adalah persamaan yang diberikan. Kalau kita guna hasil tambah punca, kita tak akan dapat jawapan sebab ada nilai M lagi kan. So untuk dapatkan bahagian A, dia nak cari punca. Roots lah. Dia nak cari roots of the equations, means mencari punca, maka kita guna C bahagi A. So dalam ini, kalau C bahagi A, kita tengok fungsi fx ni, kita boleh susun di mana X kuasa 2 tambah, okay, X tu M tolak 1X tambah 6. Maka A saya adalah 1, B saya M tolak 1, C saya adalah 6. So sekiranya saya cari dia punya hasil darab punca, so akan sama dengan C bagi A kan? C bagi A, C bagi A, so adalah sama dengan 6. So ini adalah punca dia, K dengan K tambah 1 adalah punca dia. Hasil darab punca mana K, K darab K1 tambah 1. Sama dengan 6. K square plus K minus 6 equal to 0. So kamu boleh buat pemfaktoran di mana K 3, 2. Sebab positif kan, ini adalah positif di sini. Maka 3 mestilah positif. Ini negatif. Sama dengan kosong. So K sama 2. K sama dengan negatif 3. Betul ke? Betul tak? Lepas tu kita tengok kan. K tu kita tengok dia K tu mestilah positif kan. Kalau kita tengok, kalau kita menggantikan K ni negatif 3, negatif 3 tambah 1 akan jadi nilai negatif. So ini tak mungkin lah kan. So K mesti ini tak mungkin. So ini kita kena ignore lah. Ataupun reject lah. So K kita adalah sama dengan 2. Maka K tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 iaitu 3. Maka punca kita adalah 2 dengan 3 lah. So maknanya kita tahu the roots of the equation is equal to 2 and 3. So yang kebahagian kedua nak cari M. Nak cari M pula. M adalah hasil darab hasil tambah punca kan. So kita sudah tahu nilai K. Okay. K tambah 1 kan. So kita ganti sajalah. So kita adalah 2 dengan 3 kita punya tambah. So kita tahu hasil tambah punca. Negatif B bahagi A. Di mana kita punya 3 tambah 2 lah kan. Sama dengan 5. Negatif ni M tolak 1. A tu 1 kan. So kita pindah-pindah lah. Negatif M tambah 1 sama dengan 5. So makanya M sama dengan 1 tolak 5. Iaitu sama dengan negatif 4. Itu sahaja. So kita dah dapat jawapan ni lah. Boleh faham semua? Itu kita pusing-pusing guna cara gantian tak jadi kan. So akan jadi lebih rumit. So kita guna cara sum of roots, SAW ataupun POL lah. Kalau in English, PM hasil tambah punca, hasil darab punca. Yang kata HDP apa itu cikgu? Hasil tambah punca, singkatan hasil darab punca. Ini adalah SAW POL lah. Masa exam tu you boleh tulis mana-mana satu. Okay. Ini adalah sum of roots. Kalau English we use sum of roots, SOR ataupun POR. Okay. Jangan risau kamu guna singkatan ni kira dah universe ataupun boleh katakan yang Malaysia memang guna dua singkatan ini. So jangan risau kata kalau kamu tulis cikgu ataupun cikgu yang menanda tak faham. Okay, boleh faham saja. Kalau nak selamat buat panjang sikit lah. Kalau tak buat macam ni saja. So yang ni boleh faham Boleh cikgu pergi teruskan kepada soalan lain. Boleh. Boleh Okay, so ini kena hafal negatif B per A dan C per A memang tak diberikan.
Sentiasa ingat kalau guna cara gantian tu tak dapat, cuba guna cara ini. Sebenarnya kalau kamu nak guna cara ini nanti ni K tambah 1 kan. Kalau kamu nak kembang, seperti mana yang cikgu cakap, kita kalau nak kembang pun rumit. Sebab X tolak K, nanti pula X tolak K tambah 1 macam ni. Nanti kembang-kembang banding pun susah. Okay. So yang ni yang paling senang. So kita yang ni hari tu dah bincang. Yang sistem persamaan pun cikgu dah bincang kan. Okay. So yang ini adalah simultaneous equation ataupun persamaan serentak di mana mempunyai dua pemboleh ubah. Okay. Tetapi satu persamaan linear, satu tidak linear. So macam mana buat yang ni? Cikgu harap dalam soalan sistem persamaan dengan persamaan serentak ni tak ada orang yang tak boleh menguasai. Sepatutnya semua dah pandai yang dua-dua ni. Sebab soalan ni memang akan wajib keluar dalam kertas 2. So yang ni kalau kita tengok soalan macam ini, satu linear, satu tak linear, kita mesti jadikan linear punya masuk dalam tak linear. Kebiasaannya kita menggunakan substitution method ataupun cara gantian untuk selesaikan persamaan serentak yang melibatkan kuasa 2. Sebab penghapusan tu payah sikit. Kalau untuk yang sistem persamaan, biasanya kita guna kaedah penghapusan lebih mudah lah. Terpulang. So yang ni kita nak ubahkan perkara rumus X tolak 3Y tambah 4 sama dengan sifar. Okey. Kalau you rasa nak tukarkan X sebagai perkara rumus boleh, Y pun boleh. Tetapi you tengok sini, sekiranya kamu tukar jadi Y sebagai perkara rumus, dia ada perkali 3, naik 3 di sini. Bermakna apabila kamu tukar perkara rumus nanti akan jadi bahagi 3. Akan menjadi pecahan. Right? Boleh faham apa yang cikgu sebut? Harap faham Kalau kalau diberi persamaan linear, sekiranya pemboleh ubah tu ada perkali ke depan tu ada nombor, pilih yang tak ada perkali punya. Bukan tak ada perkali, pilih perkali yang bersamaan dengan 1 punya. Melainkan kedua-dua pun ada nombor, tak ada pilihan lah. So walaupun kita nanti X sebagai perkara rumus, kita ganti sini sebagai X kuasa 2 pun tak ada masalah. Kita kembang je lah seperti biasa. Okay? Dah lebih mudah daripada kalau kita dapat pecahan, kita kena buat gantian. So, I ubah. So, semua I bawa ke sebelah. Semua yang ini saya tak nak. I nak X sebagai perkara rumus, sebagai subjek. All here, I bring it to the right side. Okay? So, akan jadi apa? 3Y tolak 4. Betul tak? Betul tak semua? Ada buat sama-sama ke? I sudah buat tu belum? Ada. Dah buat tu, semaklah. Yang belum buat tu, tolong buat sama-sama. Nanti esok tak tahu macam mana buat. Kan jadi. Okay. So, lepas tu kita dah buat ini. So, kita bagi dia nombor 1 lah. Okay. Dia boleh kata sub. This is 2. Sub 1 into 2. Masukkan. Ataupun gantikan 1 dalam 2 pun boleh. So, maka kita buat 3Y tolak 4 kuasa 2. Tambah dengan X adalah 3Y tolak 4. Ini Y tolak 40 sama dengan sifar. Okey, so kembang seperti biasalah. Kalau tak pandai nak kembang, buat macam ini 2 kali tak ada masalah. Tak salah ya. Buat ni kembang. Okey, buatlah 2 kurungan pun tak apa. Kalau dah mahir, boleh buat tahu 9Y kuasa 2 tolak dengan 24Y. Betul tak? Tambah 16 tambah 3Y kuasa 2 tolak 4Y tolak 40 sama dengan sifar. Ni betul tak kembangan cikgu? Betul ke? Betul Okey, lepas tu kita dah kembang, kita permudahkan lah. Cari kawan baik dia. Ada kawan, ada Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2, 9Y kuasa 2 tambah dengan 3Y kuasa 2, jadi 12Y kuasa 2. Lepas tu kawan dia satu lagi apa? Ini dengan ini. Yang ada perkali Y. So, negatif 24 tolak 4 akan jadi tolak 28Y. Lepas tu nombor dengan nombor. Okey, ini nombor dengan nombor. Okey. So 40 16 tolak 40. So mesti negatif lah kan? Negatif berapa? 24. Betul tak? Betul. Cikgu tak guna kalkulator. Cikgu congak aja, salah beritahu Nanti kukut. Okey, lepas tu kita boleh nak buat nak dapatkan nilai Y, kita boleh menggunakan pemfaktoran. Sekiranya rasa boleh
Permudahkan lagi, kita boleh permudahkan lagi dengan bagi 12 boleh tak? Bagi berapa? 12 lah. 12, 28 bagi 12 berapa? Tak boleh kan? 28 tak boleh bagi dengan 12. Tak boleh kan? So bagi 4 lah, boleh bagi 4 je kan? So bagi 4 kita 12 bagi 4 3y kuasa 2. 7y betul? 6. Betul tak? Okay, lepas tu cuba tekan kalkulator anda mod. Tengok boleh buat pemfaktoran ataupun tidak. Sekiranya boleh, kamu buatlah kurungan. Sekiranya tidak dapat nombor perpuluhan, maka kamu kena menggunakan rumus. Okey? So tekan kalkulator. Sebab cikgu dah belum jawab lagi. Kamu tekan kalkulator apa jawapan dia. Dapat? Dan jangan lupa, ini adalah y ya. Nilai y ya. Kita cari y dulu. Okey, kalau macam ni cikgu nampak rasanya buat macam ni kot. Tak? Sebab 3 kali 2, 6 kan? Ini 9, 9 no tolak tambah. Boleh, faktor. So, maka y saya sama dengan negatif 2/3. Y saya adalah 3. Tapi tak selesai lagi tahu. Ini hanya y sahaja. Jangan lupa kita kena cari x. So, apabila when my y is equal to negative 2/3, kita guna balik ini saja sebab kita dah tukar perkara rumus x lebih mudah. So, tak payah ganti dalam sini ataupun ini. Ambil terus ini. Okey. So, x akan sama dengan 3 kali negatif 2/3 tolak 4. Okey, lepas tu kita boleh permudahkan. Negatif 2 kali dengan 4, negatif. Betul ke? 3 kali, betul tak? Apa yang cikgu tulis? Tolak 4. Betul. So, adalah tolak 2, tolak 4, tolak 6. So, apabila y sama dengan 3, x akan sama dengan 3 kali 3 tolak 4. So, sama dengan 5. Maka pasangan dia adalah 2/3 x, bukan x dan y. Kita tulis x dulu. Biasanya x sama dengan negatif 6, y sama negatif 2/3. Dan, okey, x sama 5, y sama dengan 3. Okey, sama dengan jawapan yang seperti mana yang diberikan lah. Okey. So ingat, kalau kamu dapat buat pemfaktoran, kita buat mesti tunjuk kurungan ini ya. Kalau tak ada ini dari sini jump ke sini, tak dapat markah penuh ya. Dan kalau sampai sini kamu tak sambung, tak teruskan untuk cari x, maka pun tak dapat markah lah. Bukan tak dapat markah penuh lah. Kamu yang ni sekarang ni, macam mana dapat markah? Biasanya, sekiranya kamu tahu mengubahkan perkara rumus salah satu, dah dapat 1 markah, gantian dapat 1 lagi. Okey. Lepas tu kamu boleh buat pemfaktoran 1 lagi. Lepas tu pasangan yang betul 1, ini 1. So jumlahnya 5 markah. Okey ya. So ini adalah persamaan serentak ataupun simultaneous equation. Soalan sebenarnya macam apa yang cikgu bincang tu memang akan keluar lah dalam exam. Tapi nombor yang berbeza-beza lah. Harap nanti jangan buat kesilapan. Tahu caranya, tengok sahaja. Kalau tak buat sama-sama, nanti kamu tak boleh nak jawab esok. Okay? So, kalau soalan tak sebut guna cara mana, you boleh guna cara mana-mana. Okay? Ini kita terus pergi kepada indices. Indices. Okay, kalau nak menyelesaikan persamaan indeks, apa yang langkah pertama kita perlu tengok? Apa yang kita perlu tengok dulu? Nak menyelesaikan indeks. Ini sebenarnya soalan, ini form 3 pun dah belajar dah. Samakan base number. Base mesti sama ataupun kita punya asas, nombor asas mesti sama. So kita tengok dia punya base. Ini base 32 dengan 4. So apa hubungan antara dua nombor ni? Rasa-rasanya base dia boleh tukar jadi nombor apa? Okey, 2/5, 2/2 je. Okey, sekiranya siapa yang guna Classwiz, calculator Classwiz, kamu ada satu fungsi di mana kalau kamu nak tahu macam mana dapatkan dia punya indeks, yang ni ada ke tak cikgu punya calculator ini? Ada, sama lebih sebab dia lebih kurang sama dengan Classwiz punya. Okey, contohnya sekarang ni saya tak tahu 32 tu berapa kuasa berapa. Betul tak? Okey, saya tekan 32, tekan sama dengan. Okey, lepas tu tekan shift fact. Dia akan keluar. Sudah sini sudah. Okey. Sebab yang tu. Dia akan keluar, nampak sini tak? 2/5.
So dia akan tahu ini adalah 2 kuasa 5. You tak payah kena guna cara cuba dari 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 macam tu. Siapa yang guna kelas free sajalah. Kalau 570 ms tak boleh. Contohnya sekarang saya nak tahu 64 tu adalah berapa kuasa berapa. So kamu boleh 64 mesti tekan sama dengan dulu. Shift FSCT. Okay. So tekan sama dengan, you tengok. Shift FSCT ya. You akan tengok 2 kuasa 6. Dia akan keluar. Nampak tak? Itu caranya. Shortcut lah. Okay. So kalau siapa yang guna ada calculator tu lah. So ini tahu kita ada 2 kuasa 5. Oops, dah tukar warna pula. Okay, 2 kuasa 5. Dan ingat, dia kuasa tu kecil sikit lah. Okay, indeks tu, asas dia buat besar sikit. So ini tulis balik 4x sama dengan, ini 2 kuasa 2. 8x tambah 6 tu tulis balik. Okay, sekarang asas dah sama. So kita boleh abaikan asas, hanya bandingkan dia punya indeks sahaja. Di mana seperti kita buat persamaan yang biasalah. Sekiranya asas tak sama, kamu tak boleh samakan. So ini kita akan jadi abaikan dia punya asas. Ini kita akan jadi persamaan seperti biasa. So kembanglah. 20x sama dengan 16, sorry. Okay, lepas tu selesaikanlah. Apa jawapan dia? Siapa dah buat? X sama dengan berapa? 3. Senang je kan soalan ni. Saja bagi senang-senang untuk refresh balik. Sama 3. Itu sajalah. Yang pentingnya kalau soalan indices mesti asas sama. Asas tak sama tak boleh samakan dia punya indeks atas tu. Okay? Boleh semua? Boleh jump kepada soalan seterusnya? Boleh. Ya? Okay, Aminah? Boleh, Okay, teacher. ya. Syahira boleh? Syahira? Afika? Hazika boleh? So yang ini pula masih lagi indeks tetapi dia nak kamu tadi selesaikan, maknanya solve ataupun selesaikan, maka kita mesti mencari nilai. Tetapi kalau ini dia adalah express P in terms of H, maknanya dia nak apa? Dia nak kamu nyatakan persamaan ni dalam P dalam sebutan H. Maknanya nanti persamaan so P sama dengan apa? P itu sebagai perkara rumus. So kita buat seperti biasalah. Ingat 25 tu adalah asas apa? 25 dengan 125. Boleh jadi asas yang sama. Cuba tekan calculator. Tapi tengok ni mudah je kan? 25 macam mana dapat 25? 5 kuasa 2 kan? So 2 ini H tambah 3 saya tulis balik. Bahagi dengan 125 berapa? 5 kuasa berapa? Kalau dah biasa buat tu sebenarnya kamu tahu dah 5 kuasa 3. Kalau rasa tak confident, tekanlah calculator. Okay? Lepas tu kalau 1 tu saya nak tukar asas sebagai 5 tu macam mana saya nak tulis? Ni sama dengan 1 kan? So nak tulis asas 5. Boleh jadi 5 kuasa berapa? 5 kuasa berapa supaya dia, sebab kenapa saya nak buat asas dia 5? Sebab ini kita nak ubah supaya semua asas sama. So 5 kuasa berapa akan sama dengan 1? 5 kuasa kosong. Ya, betul Nurin, tak ingat lah. So ingat apa-apa kuasa kosong mesti sama 1. Sekira kita nampak 1, kita nak buat soalan indices kan. So kita kalau kita ubah dia adalah asas 2, so 2 kuasa kosong lah. So 1 lah. Sekarang ni semua asas sama. Kalau bahagi, indeks tu buat apa? Kalau kita bahagi. Okay, tolak Awin kata. Yang lain? Setuju tak? Okay, kalau bahagi, tolak. Kalau darab, tambah. Right? So ini adalah bahagi. So ini adalah 5. 2H tambah dengan 6. Kembang terus. Okay, lepas tu tolak. Okay, tolak apa? 3P ataupun cikgu ni buat semula. Kita bagikan tolak. 3P tolak 3. Buat macam dulu. Sama dengan 5 kuasa sifar. So sekarang ni dah jadi sama. Dia punya base sudah sama. So kita samakan indeks sahaja. Maknanya 2H tambah 6 tolak 3P tambah 3 sama dengan sifar. Ingat kita nak P dalam sebutan H. Makna P sebagai perkara rumus. Okey, kita permudahkan. Tambah 9 sama dengan sifar. So saya ini negatif kan. Saya punya negatif 3P. Saya nak positifkan dia sebab perkara rumus mesti positif P kan. So I bawa ke sini. Cikgu bawa ini ke sini. So akan jadi 2H tambah 9 sama dengan 3P. Kalau macam tu tak cantik kan. Saya tulis balik 3P sama dengan 2H tambah 9. Boleh ke? Kalau saya buat macam ni. Boleh ke tak boleh? Can I do right in this way?
Is it equivalent? Adakah dia setara? Setara okay, sebab saya nak P sebagai pekar rumus So saya buat dia, sebab kenapa I bawa sebelah kanan, sebab ini negatif, I bawa sini jadi positif lah. Nanti I tulis balik, benda yang sama saja. Sekarang nak P sahaja, yang terlebih ni 3 darab, so ini bawa sana, jadi P sama dengan berapa? Bahagi dengan 3. Maka kita selesailah. P sudah dalam sebutan H. Kalau you buat macam ni boleh, sekiranya kamu nak jadikan dia bukan tunggal, ni pecahan tunggal. Kalau you nak asingkan dia buat macam ini pun tak salah. Ini pun betul. Dua-dua ni jawapan adalah setara. Okey, setara, tak ada masalah. Boleh? Yang kata, oh cikgu, jawapan saya itu salah. Masa exam tu memang dia ada, kalau jawapan yang setara tu dianggap betul lah. Melainkan jawapan yang diberikan itu bukan simplest form. Kalau bukan simplest form tu tak diterima. Mesti bentuk termudah. Yang ini lupa pula cikgu padam. Tadi cikgu dah cuba buat. Ni cert cikgu nak pergi sepintas lalu cert sebab nanti kamu ramai yang dah lupa. So sebab tahun lepas dah belajar. So sekarang ni kalau kita nak pemudahkan cert, okay, so ingat semua punca kuasa 2, penyempurnaan kuasa 2 ataupun kita berkata kita punya perfect square, perfect cube, perfect square lah, biasa perfect square lah. Okay, kuasa 2 sempurna. Contohnya 2 kuasa 2 dapat 4 kan? 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 adalah 16, betul tak? So the other way round, maknanya punca 4 akan dapat 2, punca 9 akan dapat 3 dan seterusnya lah. So kamu kena tahu ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Sekarang kita nak pemudahkan cert ini, kita tengok pemudahkan. So kita kena perhatikan, ini memang 3 tu nombor paling kecil dah. Ini memang tak boleh buat apa-apa. Tapi kita rujuk kepada nombor 12 dengan 48. 12 boleh jadi kombinasi nombor apa darab dengan nombor apa sama dengan 12. Salah satu nombor mungkin boleh jadi nombor nombor kuasa 2 sempurna. Perfect square. How to get 12? Apa kali apa dapat 12? 4 darab 2. 4 darab 3, yes. Okay. So 4 itu adalah kita punya nombor kuasa 2 sempurna. So kita boleh tuliskan dalam bentuk macam ini, 3. So 3 kali 4. Okay, ini tak boleh buat apa-apa, saya tulis balik. So 48 pula boleh jadi apa darab apa jadi 48. Salah satu nombor tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Sebab nanti kita dah boleh punca, kita boleh pemudahkan nombor tersebut. Rasa-rasanya apa untuk dapat 48? Win saja seorang buat yang lain tak buat Okay, 16 kali 3, bagus. Okay, 16 kali 3 kita dapat 48 kan? So maka kita boleh tengok ini akan jadi macam ini. Darab dengan macam ini. Punca kuasa 4 tambah 2 sert 3. Ini pun sama akan jadi punca 16 kali dengan punca kuasa 3. So yang ini kita boleh apa? Kita boleh jadi nombor bulat. Sebab ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Punca 4 adalah 2 kan? So ini 3 kali 2 lah. Kalau siapa tak nampak. Cikgu buat macam ni dulu. Sebab punca 4 adalah 2 kan. 3 darab 2, sert 3 tu tulis balik. Tambah 2 sert 3. Ini pun sama 4 sert 3. Sekarang ni semua ada sert 3 dah. So ini 6 sert 3 tambah 2 sert 3 tolak 4 sert 3. Lepas tu apakah jawapan dia? Jom. Rasa-rasanya apakah jawapan dia? Alisa, what's the answer? Apakah jawapan dia? 4 sert 3. Kenapa dapat 4 sert 3, Awin? Macam mana dapat 4 sert 3? Selain tu faham macam mana buat tak? Tolak tambah, yes. Okay. So 6 tambah 2 tolak 4. So yang sert 3 tu kita biarkan nanti tulis balik. So macam kita, sert 3 ni seolah-olah macam kita punya boleh ubahlah. 6x tambah 2x tolak 4x. Sebab ni benda yang sama. Tetapi sekiranya sert 3 sini, ini sert 2 sini, ini sert 4, sert 5. So tak boleh lah. Ini sebab boleh tambah tolak sebab ini dia sert yang sama. Sert yang sama baru kita ambil nombor tu tambah dengan tolak sahaja. 6 tambah 2, 8. 8 tolak 4. 4 sert 3. So ini baru jawapan akhir dia. So memang tak boleh buat apa-apa dah. Okay, ini adalah dah simplest form. Sebab soalan suruh kamu simplify. Tapi tak suruh kamu solve kan. So ini jawapan dia.
Jangan, tak perlu bagi dalam perpuluhan, jangan tekan kalkulator bagi nombor banyak. Inilah jawapan dia saja. Okey? Boleh ikut dah? Dah ingat balik macam mana kita nak buat pemudahkan cert dah. Okey, ini pula sekiranya kita nak pemudahkan soalan sebegini, apa yang kamu perlu buat? Langkah pertama, terutamanya nampak pecahan. Ada cert yang ada pecahan. Lepas tu cert itu ada dekat penyebut, denominator. Kamu dah belajar. Imbas kembali. Kalau tak ingat tu cepat buka balik kamu punya buku rujukan ke buku teks. Kalau macam ini kita kena darab apa? Cepat-cepat tolak type dekat ruang chat, kita kena darab apa untuk pemudahkan soalan sebegini. Ada satu perkataan tu saya nak dengar ataupun saya nak tengok. Kalau tak tahu tu memang tak sempat lagi nak pulang kaji sampai bahagian ni lah kot. Kita kena darab conjugate ataupun conjugate. Okay? Conjugate, BN tu conjugate tu K-O-N-J-U-G-A-T lah, conjugate. English C-O-N-J-U-G-A-T-E, conjugate. Okay? Conjugate makna dia punya cert tu adalah dia punya opposite. Contohnya cert 6 tambah 2 kan. Saya kena darab dengan cert 6 tolak 2. Operasi terbalik tapi nombor tu sama. Contohnya macam inilah, kamu kena ingat. Cert 3 kali cert 3 sama dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu saya? Tanpa guna kalkulator tau. Jangan guna kalkulator. Kalau cert 3 kali cert 3. Cikgu, Yes? nak tengok slide tadi kejap? Kejap Tadi je. ya. Okey. So, Thank you. sekarang cikgu tak soalan cikgu. Cert 3 kali cert 3 tu dapat berapa? Lama betul. 3. Bagus. 3 Awin. Okey. So ingat, apa-apa saja kalau disama, contoh cert A kali dengan cert A, sama dengan A. 3. Okey. Dia benda yang sama. Okey. So kamu kena ingat ini adalah salah satu petua dia. Sekarang ni sekiranya saya nak pemudahkan ini, saya kena darab saya punya conjugate iaitu cert 6 tolak 2. Lepas tu darab tu mesti atas bawah kedua-dua pun kena darab. So kalau macam ini, atas tu memang 2 cert 6 tolak dengan 4. Kamu kena darab macam ni ya. Kena tulis satu-satu kembang, tak boleh terus simplify ya. Yang bawah pun sama. Sebab untuk cert ni kamu boleh guna calculator untuk kira. Tetapi sekiranya kamu bagi jawapan terus, kamu tak akan dapat markah ya. So yang ni bawah ni kalau kamu tak nampak sebenarnya dia macam ini. Tambah 2 darab dengan ini cert 6. Dia ada satu petua juga. Kalau kamu hafal kamu cepat. Okey. Lepas tu ini tolak 2. Makna kamu darab ini akan jadi 6. Ini darab ini akan jadi tolak 2 cert 6. Ini kali ini tambah 2 cert 6. Ini kali ini akan jadi tolak 4. So akan jadi 6 tolak 4. Nampak tak? So ini kenapa? Ini sudah hilang tambah tolak kan? So bawah ni 6 tolak 4. Walaupun kamu tahu 6 tolak 4 itu adalah bersamaan dengan 2, tapi jangan tulis 2 terus. Nanti hilang markah kan? Sebab kenapa? Kena tahu ataupun dia perlu tahu kan, nak pastikan pelajar tahu kembang. Dia nak tahu, dia nak, kalau boleh seboleh-bolehnya langkah pertama kamu kena tunjuk kembangan cert itu. Sebab cert itu boleh menggunakan classroom calculator untuk kira. Itulah kalau masa ujian tu memang menekankan kemahiran nak tengok pelajar macam mana nak kembangkan cert. Sekiranya kamu tak nampak 6 tolak 4 terus kepada 2 sahaja, salah. Bukan salah lah, tak akan dapat markah sini. Kalau sini tak dapat markah, nanti jawapan bawah pun kosong lah. K kosong, M mesti kosong. So ingat dah, cikgu dah banyak kali cikgu pesan apa yang cikgu beritahu, memang itu pengalaman cikgu. Cikgu tak nak nanti kamu hilang markah masa SPM sebenarnya. So tuliskan, kalau boleh atas tu, bawah tu kalau nak tulis semua sekali pun boleh. Macam ni, tulis semua nanti boleh jadi 6 tolak 4. Tapi atas tu kalau dikembang ada, kalau kembang ada 2 tu mesti tuliskan semualah satu-satu. Kalau nak takut lagi salah hilang kan, semua tulis. 6 tolak 2 cert 6 tambah 2 cert 6 lepas tolak 4. Bawah ni baru tulis. Walaupun kadang-kadang cikgu nak tulis banyak-banyak ni, nak selamat tulis banyak tak apa. Tapi tulis banyak tu jangan tulis salah lah. Lepas tu baru kamu pemudahkan. 2 cert 6 tolak 4 bahagi 2.
Masih boleh permudahkan. Okey, kita boleh asingkan yang ini 2/6 bagi 2 tolak 4/2. Maka jawapan saya adalah 6 tolak 2. Okey, kalau cikgu kata, cikgu saya tulis muat macam ni boleh ke tak? Kalau tulis tolak negatif 2/6 boleh ke tak? Mohon respon. Boleh ke tak boleh? Tulis type dekat ruangan chat. Boleh ke tak boleh kalau sekiranya jawapan ini? Saya buat macam ni. Betul ke salah? Salah. Salah. Apa yang salah? Kurang apa? Kalau you nak tulis negatif 2 kat depan, pastikan kamu buat negatif 2 tambah 6. Ini betul. Okey, ini dengan ini adalah setara. Hanya dia tukar dia punya depan belakang saja. Kalau macam ini, salah. Sebab ini adalah darab dah. Dah hilang dia punya tambah. Tapi kadang-kadang pelajar akan buat macam ni. Terbalik, tak tahu dia kenapa dia tak ikut urutan tu, dia buat macam ni. Tapi tak salah lah. Dia kira adalah setara. Setara equivalent. Okay, no. Yes, Elisa, no. So, kena tahulah. So, ini kita panggil konjugat lah. Ni kita nak, kalau pemudahkan, kamu kena ingat darab konjugat. Kalau darab macam ini, dia mesti tinggal 2 sahaja. Mesti tinggal 2 sahaja. Tapi jangan tulis terus nombor. Kena tuliskan kembang-kembang. Sebab pemeriksa tahu, kamu tekan kalkulator terus akan dapat 2. Right? Maknanya kamu guna kalkulator saja. Dia tak nampak pengiraan anda, dia tak tahu kamu tak tahu kemahiran kamu ada ke tak ada untuk buat kembangan cert ni. Okey, itulah tak dapat markah. So ingatlah, mesti tunjuk kembangan anda. Okey, ini masih lagi cert tetapi dalam bentuk aplikasi di mana soalan suruh kamu cari tinggi ini. So dia relate, kalau nampak segitiga dia akan kaitkan dengan apa? Kalau nampak segitiga bersudut tegak. Kaitkan dengan apa kelas? Ayah Samina. Kaitkan dengan apa segitiga bersudut tegak? Tak ingat. Iman. Okey, Awin kata Sokatoa. Sokatoa tu apa? Ini ini ada guna Sokatoa ke? Ini kita tak guna sudut kan? Kita ada sudut tak? Perlukan sudut tak? Tak perlu kan? Theorem, teacher. Sorry? Theorem Pythagoras. Kita guna teorem Pythagoras. Okey, tak guna trigo Ini kita sebab segi tiga bersudut tegak kita boleh Pythagoras. Okey. Kita boleh guna Sokatoa pun boleh lah sebab dia kata apa ni sine opposite hypotenuse kan. Tapi sebenarnya kita tak guna Sokatoa sebab kita tak payah guna sine cosangent. Kita kena guna Pythagoras sahaja, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Kita perlu tahu ini saja sebab kita nak panjang sisi. Okey, sekarang ni kalau kita nak tahu ini, macam mana kita buat? Tapi ini dia kata dia punya luas 7/2. So, luas makna kita perlu guna formula luas lah. Apakah rumus untuk luas sebuah segitiga bersudut tegak? 1/2. Luas sama dengan 7/2 kan? So, 1/2 times base kali tapak kali tinggi. So, tapak dia ada 5 tambah 3 set 2. Okey, darab dengan tinggi. Tinggi kita tak tahu, kita nak carikan. Sama dengan 7/2. So, kita buat seperti biasalah. So, ini kita ada pecahan ini, kita bawa sana. Kali setengah, bawa sana jadi apa? Kalau kali setengah pergi sana jadi apa? Darab 2. Halo. Darab 2. Darab 2. Sebab ini darab setengah, bawa sana dia bahagi setengah kan. Bahagi setengah makna darab 2 lah. So, kalau tak nampak, kita buat macam ni. So, akan jadi 7. So, lepas tu, kita nak T saja kan. So, kita buatlah bahagi. Bawa semua pergi sana. Okey, selesai. Ini saya Timothy. Betul ke? Apa sahaja dia berjawapan 5 tolak 3 set 2. Tapi saya berjawapan 7/5 tambah 3 set 2. So, apa kesilapan cikgu? Jom, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, nanti saya tambah 1 markah esok. Macam mana jawapan saya lain daripada answer yang diberikan? So, maknanya jawapan cikgu tu tak selesai lagi, betul tak? So, macam mana saya nak teruskan? Senyap saja. Baru sebut tadi.
soalan tadi buat macam mana? Wani, ada tak? Haris. Dia kena darab dengan yang bawah tu Darab yang bawah tu panggil apa? Konjugat. Konjugat. Darab sebulat sebiji-biji ke? Saya darab macam ni ke? 5 tolak 3 third. Third 2, ya. Okay, so kita tak selesai lagi. Kita kena darab konjugat sebab kita nak dalam bentuk, soalan kata nak bentuk macam ini. You tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk ni. Mesti jadikan bentuk A tambah B third 2. Dia nak tukar dalam bentuk ni. Kalau sampai sini, kamu hanya dapat satu markah je. Iaitu di sini. Cuma satu saja. Okay, sampai sini kamu tak dapat lagi ya. Tak layak lagi dapat markah kedua. Okay. So, lepas tu, kita teruskan lah. Darab 7/5. Buat terus kat bawah. Sambung terus kat sini ya. Cepat. Terus buat lah semua. 5 tolak 3 set 2. Bahagi dengan 5 tolak 3 set 2. Atas bawah kena darab. So, atas tu kita darab. Kita akan jadi macam mana? Ini darab ini darab ini ya. Kalau tak nampak tu buat nak pandai lah. Pandai-pandai lah. So, 7 kali 5, 35. Tolak dengan 7 kali negatif 3. 21 set 2. Tulis balik. Okey, lepas tu bawah macam mana pula? 5 kali 5, 25. Okey, ini dulu 5 kali 5, 5 kali negatif 3 set 2. Tulis. Jangan tak tulis Tolak 3 set 2 tambah 3 set 2. Lepas tu tolak dengan 9 kali 2. Ini macam mana dapat? Siapa faham? Siapa tak faham? So cikgu dah kembang macam ni ya tadi. Lepas tu ini darab ini dapat ini. Ini darab ini. Maknanya 3 set 2 kali dengan 3 set 2. 3 kali 3, 9. Set 2 kali set 2 akan jadi 2. Ini ada tolak sebab satu tambah di sini, satu tolak. Positif, negatif akan jadi negatif. So kita ada berapa? Apabila kembang kan ada 4 di sini ya. Memang kalau kembang ada 4 sebutan, biar tulis 4 sebutan. Jangan skip Dia dari sini baru nampak kemahiran kamu buat kembangan. Bukan tekan kalkulator saja. Sekiranya tak tekan kalkulator, kamu terus dapat jawapan di bawah ni. Itu dah tak dapat markah masa ujian SPM lah. Pemeriksa nak tengok kemahiran anda di sini. Okay. So, lepas tu, ini dan ini dah boleh masuk kan? Ini dengan ini dah boleh masuk. Satu positif, satu negatif. So, apa yang tertinggal? So, ini akan jadi 35 tolak 21 set 2. Okay, bahagi dengan 25 tolak dengan 18. Okay. So, 25 tolak 18 berapa? Berapa? 17 ke 7? 7 lah kan? 7. Kenapa jadi macam tu? 7 So, 35 tolak 21 set 2. Okay, sekarang sebab dia kata nak dalam bentuk ni, mana dia bukan dalam tunggal. Okay, dia nak asing dua-dua. So, kita split into 2 So, 35 bahagi 7 tolak dengan 21 set 2 bahagi 7. So, ini akan jadi 5 tolak dengan 3 set 2. So, ini sudah dalam bentuk ini kan? So, ini baru jawapan dia. Okay, selesai ya untuk bahagian A. Okay, sekarang dia nak cari apa? Line instrument PR. So, untuk PR ini, kita sudah ada panjang ini 5 tolak 3 set 2. So, nak dapatkan ini, kita guna Pythagoras ni lah. B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Sebab ini adalah hypotenuse kan? PR adalah hypotenuse. Maka kamu ambil 5 tambah 3 set 2 kuasa 2. Okey, lepas tu 5 tolak 3 set 2 kuasa 2. Sama dengan A kuasa 2 lah. Boleh? So, nanti kamu cubalah ni. Cikgu tak tunjuk lah sebab cikgu nak pergi kepada tajuk yang lain. Sebab ini dah 9:41. Cikgu dah bagi tahu cara macam mana buat. Cikgu dah bagi tahu kalau nak permudahkan, kita darab dengan konjugat. Okay, nak kembang, mesti tunjukkan semua setiap sebutan yang kamu kembang. Jangan shortcut maknanya jangan guna calculator, tekan bagi jawapan tu. Okey, mesti tengok kena tengok cara kamu kembang tu. Maknanya darab satu-satu tu. Kena tulis satu-satu. Jelas Saya tak nak nanti ada orang yang pergi terus sini. Tak tambah ini terus skip sini. Walaupun jawapan betul dapat ini, langkah sini yang pertama dah hilang.
di mana tak nak kamu darab konjugat tu tak nampak kamu buat kembangan tu semua ni kosong. Walaupun jawapan betul. Sebab cikgu akan tahu, kamu tekan kalkulator akan dapat jawapan. Saya tak nampak kemahiran anda untuk kembang ni. So tak akan dapat markah. Jelas ya? Ya. Ya, Nak Aminah. tanya. Ya. Yang bawah tu kan 5 darab 5 dapat 25 kan. Lepas tu 5 darab 3 cert 2. Ha. Mana boleh dapat 3 cert 2 juga? Bukan 3 1 15 lah, salah sana. Tapi jawapan tetap sama. Sebab kenapa? Nanti sama je kan? Boleh masuk. Tapi kalau macam tu jawapan tak dapat markah lah sebab dah salah. So 3, cikgu silap tadi. 5 kali 3 15 lah. 15 cert 2, ini pun 15. Okey. So sama, dia akan jadi kosong. Oh, okey. Memang akan jadi kosong. Kalau you darab konjugat, memang tengah-tengah ini akan jadi kosong. Memang akan ambil depan belakang aja. Tetapi kamu kena tahu ini kosong. Kamu kena tunjuk kembangan ini. Ini memang shortcut lah. Ini kuasa 2, ini kuasa 2. Kalau tak tulis ini pun sekurang-kurangnya akan nampak 29 tolak dengan 9 kali 2. Jangan terus kepada 7 lah. Sebab kamu tekan kalkulator akan dapat 7 terus. Tak nak. Kalau sini salah satu tak ada, memang sini jawapan betul pun tak akan dapat markah ya. Memang dapat sini satu aja. Okey, cikgu skip lah. Yang untuk yang selesaikan ini, kamu buat guna cara ini lah. Pythagoras. Okey. Ini log, pergi log pula. So research, sini lock pula. Kena laju sikit. Belum masuk lagi, pergi lagi solution triangle dengan index number. Log sama macam sebelum lah. Kena base mesti sama lah. Kalau base sama, ingat tambah darab. Okey, bahagi tu adalah tolak. Okey, tolak kan. Okey, so ini kita samakan log kuasa 2 kan. So ini X kuasa 2, Y kuasa 2. Ini faham kenapa boleh jadi macam ni? Tambah di sini. Okey, sebab ini tambah. Lepas tu you tengok dia punya base adalah sama. Okey, makna base sama, kita boleh gabungkan di mana tambah itu adalah darab. Boleh? Hukum log Ini pula log 2 XY. Okey, sekarang ni atas bawah ada log. Lepas tu boleh mansuhkan log dia. Ini boleh potong dah. Kalau kamu buat macam ni potong macam ni masih ada lagi tak boleh. Boleh. Walaupun kalau kamu tak tunjuk macam ini, kamu tahu cikgu kata ni adalah darab, kamu tanpa menunjukkan langkah kerja ni, kamu terus ni potong. Terus akan jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per XY. Ada pelajar buat macam ni. So ini akan jadi salah juga. Okey, sebab apabila asas sama, kamu tambah akan jadi darab. Akan jadi darab di sini. Ramai pelajar ini yang selalu pelajar membuat kesilapan. Dia kata, cikgu kata log base sama tu boleh mansuhkan. Dia potong lah. Suka hati saja dia potong. Dia ingat saja cikgu kata kalau sama boleh potong. Tapi kalau sama nak potong tu pastikan dia mesti darab ataupun bahagi baru boleh potong. Tambah macam ni tak boleh potong. So ingat konsep yang sangat penting yang selalu nampak pelajar buat kesilapan hilang markah inilah. So ini salah ya. Macam ini baru boleh potong. Lepas tu baru kita boleh tengok atas bawah juga potong. Ini X, ini Y, ini Y. So jawapan akhir sama dengan XY sahaja. Okey ke? Boleh faham? Jelas? Boleh. Aminah saja. Nak mana murid seorang je. Afika ada jawab. Yang lain tu mohon kalau terlalu cepat bagi tahu cikgu ya. Okey, ini pula dia bagi log A, asas A 7 sama dengan R. Dia nak kamu buat to express in terms of R, maknanya jawapan semua ni mesti dalam sebutan R. So kita tengok ni asas yang sama, log A 49. So apa kaitan 7 dengan 49? Apa kaitan 7 dengan 49? Ya, 7 kuasa 2. Maka kita boleh buat macam ini, 7 kuasa 2. Lepas tu kita jangan lupa kita guna hukum log. Kalau kuasa yang 2 tu boleh bawa ke depan, akan jadi 2 log asas A 7. Di mana sekarang log asas A 7 adalah R. So kita gantikan R. So jawapan adalah sama dengan 2R. Itu sahaja. Untuk A D. Senang Okey, untuk B pula, kita tengok pula apakah kaitan 7 dengan 343 ataupun 343. Cuba cepat carikan. Kalau siapa kalkulator tu nak cuba cari yang tu.
343 sama dengan shift factorial 8. Bukan salah pula. Pergi engineering pula. 343 sama dengan shift FACT 7 kuasa 3. Okey. 7 kuasa 3 lah. Bukan 7 kuasa 2. Tadi 49 7 kuasa 2. So ni 343 adalah 7 kuasa 3. So makna saya boleh buat ni 7 kuasa 3. A kuasa 2. So okey. Dah nampak jalan sikit dah. Ini dengan ini darab kan. Ini adalah asas sama. Ini A kuasa 2. Makna ini darab. Kita ikut hukum log kita boleh pisahkan dia. 7 kuasa 3 tambah dengan log asas 7 A kuasa 2. Boleh faham tak macam mana boleh jadi macam ini? Tak. Ini kita adalah darab di sini. Darab okey, ini darab di sini. Apabila kita nak split ataupun kita nak pisahkan dia masih mempunyai asas ini log yang sama. Ini log adalah sama. Ini satu, ini lagi satu. Kita tulis kedua. Tak boleh tiba-tiba ini log ini saja, ini saya tulis kali dengan A kuasa 2. Tidak boleh. Okey, sebab dia log adalah 7 kuasa 3 A kuasa 2. Dia adalah sekali. Apabila nak pisahkan dia, pastikan you kena bawa dia punya asas keluar sama-sama. Kena ada dua-dua lah. Baru betul ini hukum log. Kan darab adalah tambah kan, bahagi adalah tolak kan. Inilah. So lepas itu kita tengok ini 3 log 7. Log AA ni maknanya sama dengan 1 lah. Ini pun hukum log yang kuasa tu 2 log asas 7A. Maka ini 3 tambah dengan 2R. Betul? Betul ke? Betul ke kelas? Teacher, Bukan Ya. bukan ke tu log A7. Maknanya tak tidur lah. Cikgu saja nak bagi salah. So ini adalah tengok ini. Log asas 7A. Ini log A asas A 7. Terbalik kan? So macam mana? Tak boleh ganti ini R terusan, ni bukan R. So sebenarnya kita kena tukar asas lah kan. Tukar dia punya asas. Di mana ingat balik kamu punya hukum log. Kena tukar base. Tukar base. Ataupun sebenarnya kamu tukar 7 dengan A dengan 7, terbalikkan dia punya posisi ya. Posisi dia lain, ini lain. Satu hukum log tu dia akan jadi 1 per. Ingat lagi tak? 1 per R. Kamu kena cari balik hukum log semua tu dah lupa. Sebenarnya ini 2, kalau tak nampak kamu ingat dia base tu log. Kita nak tukar kepada A kan. Log A, log A 7. Macam ni. So dia akan 3 tambah dengan 2. Ini 1 kan. Bahagi dengan R. So maknanya akan sama dengan 3 tambah 2 per R. So sama dengan jawapan ni lah. Okey. Ataupun you boleh tukar jadi macam ni sebagai pecahan tunggal. Samakan penyebut lah. 3 tambah 2 per R akan sama, kalau nak R kan penyebut sama. Ini R, atas pun kena darab R, tambah dengan 2. So mana-mana, ini betul, ini pun betul setara. Ini tukar base ingat lagi tak hukum log tukar base? Masa kamu tukar tu, ini adalah base yang kamu nak tukar. Tulis ini dulu, baru asas tu kat bawah. Okey, log AA, ingat base sama dengan nombor ataupun nilai tu mesti sama dengan 1. 77 pun 1. Okey. Log BB pun 1. Log CC pun 1. Asas CC pun sama dengan 1. Kalau dia sama, dua-dua sama, mesti sama dengan 1 nilai dia. Siapa yang lupa, tak faham apa yang cikgu buat ni, semua kena rujuk balik kamu punya hukum log. Sebab hukum log tak ada diberikan dalam dia senar rumus so kena hafal. Okey. Dengan macam mana nak cepat? Dengan membuat latihan yang banyak lah. Sekarang cikgu dah sebut, mana yang tak ingat tu cepat pergi tengok nanti. Okey. Okey, so cikgu rasa satu lagi yang cikgu nak sentuh adalah log okey, ataupun kita panggil log asas E. Natural log. Okey, ini ada dalam syllabus, okey, tapi jarang-jarang bagi soalan log. Ingat log tu kalau kamu bawa sana akan jadi E kuasa 5 per 2. Sekiranya log contohnya log 3x sama dengan 1 3x akan sama dengan 10 kuasa 1. Lepas tu cari x. Ingat tak apa yang kamu dah belajar sebelum ni? Kalau sini bawa sana, dia akan jadi asas.
Ini pun sama. Kalau ini bawa sini, dia akan jadi asas. Tapi asas ln adalah asas I. Asas I ya. Nampak ln tu adalah asas I. So maknanya ini akan jadi 3x tolak 5 sama dengan I kuasa 5 per 2. So I kuasa 5 per 2 boleh guna calculator. Okay. Ada nilai I dalam calculator tu. Tambah 5. Okay. I kuasa 5 per 2. Mana I saya kat sini. Ni, yang nampak yang biru cikgu ni kat sini. Kamu boleh class Swiss, kamu cari. Rasanya pun sama, ada kat lebih kurang sama. Class Swiss, kalaulah, kejap, MS ada kat mana? Okay, MS ada dekat ln tu. Di mana ada ln tu. Butang bawah CONST constant tu. Kalau butang on tu, bawah kedua tu. Okay. Kamu tekapi, kamu kena I. Nak I tu maknanya kamu kena tekan butang shift lah. Shift, tekan butang shift. Okay, lepas tu butang ln, dia akan keluar I kan? Betul tak? Ada cuba. Lepas tu kuasa, tekan yang anak panah tu lah kuasa. Siapa yang guna 570 ms tu, kamu tolong tekan butang shift. Okay, butang ln, ln. Lepas tu dia akan keluar I. Tekan butang lagi yang ni. Okay, lepas tu tekanlah kurungan. Buat kurungan sebab kuasa dia adalah 5 per 2. So, buat kurang 5. Lepas tu tekan ABC. Lepas tu 2, tutup. Dapat tak? Siapa yang guna? Tak dapat dah. Syntax error pula. Sekejap, ke tak perlu kurungan? Tak boleh. Boleh ke? Syntax error, teacher. Error kan? 5 per 2. Sebab sepatutnya dia dapat. Tapi ini tak pernah guna cikgu. Sekejap. Kalau guna merah. Tapi ni, okey. Rasanya tak payah tu dah. Sebab yang tengok dia dah kuasa X. Kejap. Ini kejap cikgu cuba dulu. 5 per 2. Terus saja kalau saya tak silap. Tak perlu yang kuasa tu. Dapat dah. Kamu tak perlu tekan ni ya. Cikgu sebab cikgu tak pernah guna yang MS ni untuk tekan. Tak perlu tekan ini. Terus tekan shift, ln, butang tu. Sebab dalam warna kuning tu, dah I kuasa X dah. Jadi kat sana dah I kuasa X. So, kamu tak payah lagi ini. Ini tak perlu. Kalau tekan, dia memang akan keluar syntax error. Terus kepada ni, 5 per 2 saja. Kamu akan dapat 12.18. Okay. Lepas tu tambah dengan 5. So, kamu akan dapat ini. 17.182. 3x. So, x akan sama dengan 17.182 bagi 3. Ada dapat tak? Dapat 4.068. 5.727 kan? Betul tak? Betul. Itu Saya cara. dapat salah. Teacher sabar. Sekiranya soalan keluar ln, kamu kena buat macam ni lah kalau cari nilai lah. I ya, ln adalah asas natural log. Okay, so adalah guna I ya. Sebab dalam yang warna kuning tu dah I kuasa X dah. So kamu tak perlu tekan ini dah. Saya pun kali pertama cuba yang guna MS tu. Okay, so kalau tak pernah guna, memang kamu tak akan tahu macam mana buat kan. So ingatlah kalau ln buat macam ni ya, nilai tu tekan calculator. Dan satu lagi, dia sebab dia kata selesaikan kan. Ini pula dia pun selesaikan. So samalah. Sekarang ni macam mana nak buat? Terbalik. Ini I kuasa X tambah 2. Sekarang nak cari X. Tadi ada ln. So macam tadilah. Kalau you bawa sana, ini bawa sana akan jadi ln kan. Betul tak? So kalau I kuasa 2, kita akan jadikan dia ln. So ini X tambah 2 sama dengan ln 10. So, X sama dengan ln 10 tolak 2. Ln 10 tu kamu tekan butang teruslah ln tu. 10 tekan sama dengan lepas tolak 2. Kamu akan dapat 0.3026. Sekiranya 4 angka berarti dah. Dapat tak? Dapat tak? Semua? Sebab saja dia nak bagi tahu yang ada kuasa I ni. Dapat tak? Okey. So kalau jangan nampak ln tu terus dah terperanjat. Nak cikgu tak pernah mengajar ni. Ada tu sebenarnya. Tapi yang belah lupa. Okey. So ini progression cikgu tak nak sentuh. Tapi cikgu nak sentuh linear log. Progression saya rasa sebab baru belajar je tahun ni kan. Betul.
Betul ke? Tak circular measure. Tak tahu lepas juga. Tapi hari tu juga ada pernah buat kan? Arithmetic progressions dengan geometric progressions. Boleh buat ke? InsyaAllah. Boleh yang ni cikgu skip kita pergi linear law sebab AP dengan GP ni kalau kamu list out satu-satu mesti akan dapat juga. Tak ada masalah. Okay, untuk yang linear law kamu mesti tahu macam mana nak tukar daripada bentuk tak linear kepada bentuk linear. Okay, ada dalam kedua-dua kertas kertas 1, kertas 2. Kertas 2 seperti biasa. Langkah pertama buat apa dulu ni? Kita sebut kertas 2 dulu sebab cikgu tak terang tapi cikgu ulang kaji dulu. Kalau kertas 2 masa kamu nak suruh buat graf, langkah pertama buat apa dulu? Buat table. Langkah pertama buat apa dulu kelas? Buat table. Yes, buat table Buat table dulu, lengkapkan table. Lepas buat table buat apa? Buat graf. Yes, plot graph. Ingat langkah-langkah plot graph. Okay, T dulu, table dulu. Lepas tu plot. Buat table tu mesti berdasarkan soalan lah. Dia soalan yang bahagian A tu akan bagi tahu. Okay, apa lawan apa? Y against X ke, Y lawan X ke, log Y lawan log X ke, bagi tahu tu. Dia akan bagi tahu, so you carilah nilai log Y. Kalau log Y lawan log X, cari nilai log Y, cari nilai log X. Kalau dia kata log Y lawan X, X tu salin balik. Okay, carilah nilai log Y semua. Boleh faham? Tak buat table, plot. Plot masa plot tu ikut skala yang diberikan dalam soalan. Kalau kan 2 cm kepada 0.1 unit, maknanya kamu punya ini kena 0.1, 0.2 lah. Seterusnya. Kalau katakan Pak CY 2 cm kepada 5 unit, maknanya 5, 10 dan sebagainya. Ikut skala yang diberikan, lepas tu plot. Kalau kamu plot tu tak dapat garis lurus, maknanya tolong semak semula. Mesti somewhere wrong dekat table you. Okay, kalau linear law mesti akan dapat garis lurus. Okay, sekiranya tak dapat, dan ingat, mesti sambung sampai kepada intercept. Mesti memotong kepada tak ada apa-apa. Okay, mesti memotong sampai Pak CX. Kalau ada Pak CY pun boleh lah. Kalau tak ada tu, kalau macam ni saja, macam ni. Mesti jangan tergantung ataupun kamu hanging kamu punya graf. Banyak kali cikgu sebut, ada yang plot-plot dia bukan mula dengan kosong kan. Mungkin dia sambung tu macam ini saja. Dia biarlah. Jangan mesti sambung sampai paksi Y ataupun paksi X. Okey. Ingat dah table dah plot. Okey, langkah seterusnya tukar daripada tak linear. Okey. Ini adalah transform daripada tak linear ke bentuk linear. Okey, non-linear into linear form. Tu linear. Seterusnya dah tukar, cari apa? Ada table, plot, transform. Lepas tu buat apa? Value. Cari apa? Value P ke Q ke. Cari M, gradient dulu. Lepas tu cari kamu punya C. Okey, biasanya nanti kamu buat ni mesti ada kena sini, ini pintasan nanti lah, C lah. M tu buatlah ni. Nanti bandingkan kamu punya persamaan tak linear kepada bentuk linear tu. Susunlah Y sama dengan MX tambah C. Carilah nilai dia. Okey so ini untuk paper 2 Cikgu harap sekurang-kurangnya sampailah lukis graf ni. Jangan ada yang telah sampai lukis graf pun tak boleh nak buat dah. Yang dapat sampai lukis graf tu sekurang-kurangnya dapat 5 markah, separuh daripada 10 dah. Okey. So yang ni kita tengok X dan Y related, mana dia hubungan lah. X dengan Y adalah sama dengan Y sama PX kuasa 2 tambah dengan QX. Kalau memandangkan persamaan ini memang dah belum linear. Sebab linear dia adalah Y over X against X. Nampak tak? So ini memang dalam tak linear. Dia kata a straight line is obtained. Satu garis dulu akan dapat didapati pada Y per X lawan dengan X. So sekarang ni kita nak usahakan supaya persamaan ni Y per X lawan X. So ini Y sahaja, tak ada over X. So kita nak jadikan dia linear. Maknanya kita setiap sebutan kena bahagi dengan X. So kita tulislah bahagi setiap satu kena bagi X. Okey Lepas tu pemudahkan Ini boleh potong-potong, ini potong-potong, tinggal apa? Ini tak boleh potong So kamu akan tinggal Y per X sama dengan PX tambah dengan Q. So banding dengan Y sama MX tambah C.
Okay, so apakah M dia? Keep M. Ini adalah C dia. Ini memang Y, ini memang X. Memang memadai, ini dah Y over X. Okay, sekarang soalannya nak cari P dengan Q. Makna P adalah M kan? Nampak tak? Kita compare P adalah M. Q adalah C. So daripada graf ini kita memang tak nampak C di sini. So kita tak boleh baca daripada graf. Apa yang kita boleh buat? Kita ada 2 titik ni. Kita boleh cari apa? Kita boleh cari apa? Nathan Kumar, kita boleh cari apa? Ada 2 titik. Nathan Kumar ada lagi tak? Senyap je. Haris? Ada. Okay, so macam mana? Kita nak cari apa sekarang ni? Kita nak nilai P, nak Q kan? So P adalah M, C adalah Q. So C kita tak boleh baca dari graf. Kita kena cari M lah kan? So macam mana kita cari M? Okay, C tu pintasan Y tapi sini tak nampak, Elisa. We cannot read the intercept Y from the graph. So what we can do is we get the M first. Kita carikan M dulu. So macam mana kita dapatkan M? Y2 minus Okay, Nuri sama cakap dengan Aminah. Betul. Y2 ada dengan Y2 lah. Y2 maknanya? Soulmate you know teacher. Guna rumus apa? Rumus kita panggil rumus gradient lah. Y2, lepas tu tolak dengan Y1. over X2 minus X. So ambil mana-mana tu, you nak ambil 9 tolak 1 pun boleh, nak 1 tolak 9 pun boleh. So carikan M dia. Berdasarkan 2 titik yang diberikan. Saya nak ambil nombor besar tolak nombor kecil. Kalau sini I nak ambil 9, so ini ambil 2 dulu. 2 tolak 6. Tapi nampaklah sebab dia garisan ke bawah, memang M ini akan dapat nilai negatif sebab turun bukit. Turun bukit, M ataupun keturunan negatif. Naik bukit sangat susah tu. Naik bukit tu kena perlu banyak tenaga tu positif. Okay. Turun tangga, kurang tenaga tu negatif. So tolak ni 8 bahagi 4, so adalah negatif 2. Okay, M. So maknanya kamu terus boleh buat lah. Ini P adalah M kan. So P sama dengan negatif 2. Sebab P adalah sama dengan M. So M adalah negatif 2. P sama dengan M. Report macam ni. So M sama dengan negatif 2. Mana P sama dengan negatif 2. Kita dah selesai M. So sekarang kita nak cari C. Kita tak dapat daripada C, daripada gambar graf. So macam mana kita nak dapatkan C tu? Siapa tahu? Macam mana kita nak dapatkan C ni? Oh, kita ambil pembaris sambung. Lepas tu kita anggarkan nilai ni. Betul? Macam mana? Guna koordinat. Yes, gunakan koordinat untuk apa? Y equal to mx plus c. Masuk-masuk. Kita gunakan koordinat tu ganti dalam ini. Ganti dalam persamaan linear. Dan ingat, masa kamu ganti tu, jangan ingat benda ini adalah x, y, ini ya. Contohnya saya pilih 29. Ini ya. Ini adalah saya x, ini adalah saya punya y per x. Jangan pergi ambil apa tahu. Selalu pelajar buat kesilapan di mana kita ambil y bahagi x. Oh, dia kata 5 y bahagi x. Saya punya y adalah 9. X adalah 2. Maka diganti 9 bahagi 2 sama dengan negatif 2. X saya adalah 2 tambah Q. So sini dikira dapat jawapan. Salah ya. Ini bukan 9 per 2 tetapi adalah 9 sahaja. Okey, kalau you buat macam ini salah. Ini salah. Okey, apa yang ada di titik ini rujuk pada paksi X dengan Y dia. Paksi Y dia adalah Y per X bukan Y. Okey, paksi Y dia adalah Y per X bukan Y. Maka kita ganti terus sahaja. Okay, so kalau takut keliru seperti mana yang cikgu buat terus. Ini buat macam ni. Y per X. So Y per X saya adalah 9 sama dengan P saya adalah negatif 2. X saya adalah 2 tambah dengan Q. Dari sini saya boleh kira Q saya iaitu pintasan Y. Walaupun tidak dinyatakan ataupun dilukis pada gambar rajak. Kita boleh mendapatkan nilai C dengan menggantikan salah satu koordinat. Nak guna 61 pun boleh ya. So apakah Q anda? 9 tambah 4. Iaitu Q sama dengan 13. Jelas kelas? Ini macam
kelas express malam ni ya. Sumbat banyak-banyak mana yang boleh sumbat lah. Tak boleh tu kamu cubalah. Tapi sekurang-kurangnya cikgu terangkan tak ada nampak macam ni kan. Betul tak? So itu caranya nak lukis graf. Kalau kertas 2, kertas 1 biasanya akan tanya soalan sebeginilah. Dia bagi graf ke, okey, bagi tak linear, so tukar bentuk linear ke, lepas tu ganti nilai. Okey, yang pentingnya ini. Ini sangat penting iaitu ini. Sekiranya kamu salah, kamu masuk nilai ini salah, memang jawapan salah lah. Sentiasa ingat rujuk kepada dia punya paksi ya. Semua titik ini. Ini rujuk kepada ini adalah y per x, ini x. Sekiranya log x, ini adalah log x. Ganti masa ganti dan persamaan. Sekiranya log y, ini log y. Okey? Boleh? So, cikgu terus pergi kepada soalan, ni tak payah cikgu skip lah. Okey, ni semua skip dah. Okey, saya pergi kepada soalan panjang iaitu index number dengan solution triangle. Seperti yang lalu jugalah. Okey, index number, ingat lagi tak index number? Ni yang boleh membantu anda 10 markah ya. Biasanya pelajar lemah pun boleh dapat 10 dengan menjawab soalan sebegini. Tetapi kena buat banyak-banyak lah. Kalau nampak ada gambar raja, contoh carta pai ke, okey, carta palang ke, semua ini sebenarnya adalah pemberat dia, adalah W, weightage dia. Langkah soalan air tu nak cari nilai H dengan K. So H dengan K. So kita tengok jadual seperti biasalah. Tajuk ini ada 2 rumus saja. So apakah rumus dia? Ingat tak? Ya, Aminah nak jawab? Cuba. Ya. Ya? Ya. I sama dengan apa? P. P1. Q kan teacher ke Q ke? Okay, sorry anak masuk interrupt sikit. Okay, tanya saya dulu benda. Okay, so ini formula. Okay, Q1 over Q2. Okay, atau Q1 over Q0. Okay, P pun boleh, Q pun boleh. Q tu quantity, P tu adalah price. P1 over P0 lah. Not atau tahun asas kali dengan 100. Nak cari index. Satu lagi yang ada bar I tu adalah ini. IW bagi dengan jumlah W. Ingat tak? Ini adalah untuk mencari composite index. Satu lagi adalah yang kaedah bibir tu lah. Kita tengok nanti ada guna ke tak. So kita tengok yang pertama dulu, rumus pertama dulu. Sebab kita Ini soalan yang mana? Ya. Ini soalan yang mana? Soalan ni lah. Cikgu tengah buat soalan ni. Ini soalan cikgu baru tadi baru share je. Oh, okey. Cikgu baru share dalam email. Hantar sekali dengan email. Cikgu masuk dalam Telegram. Lupa masuk dalam Telegram. Okey. Sekejap. Sebab tadi cikgu buat terus, lepas tu cikgu masa hantar email buat link tu kan, cikgu terus masuk sana dah. I lupa masuk dalam apa tu? Kamu punya Telegram lah. Mana file saya? Okay. Wait. Okey, ini dua soalan je. Cikgu dah masuk dalam Telegram. Okey, ini soalan pertama adalah index number. Okey. So kita tengok kita nak cari kita punya H dengan K iaitu yang ini dan ini. H dan K ya. So kita tengok H dulu. Ini adalah indeks harga pada tahun 2005 berasaskan 2004. So maknanya ini asaskan ini tetapi rujuk kepada bahan tepung. So kita nak carikan indeks, memang kita ambil P1 over P0 lah. Asas dia adalah 2004, maknanya kita apa bagi apa? Cepat. Apa bagi apa? Nilai atas tu adalah berapa ringgit? Kita bukan I dah, kita nak dapatkan H kan terus. Dapatlah H. Okay, 2005 bagi 2004 kan? Do it yourself.
Outside. Dah. Nak kacau pula. Okay. So tengok ni P1 adalah 2005 kan? 2005 ada di sini. Okay, kalau you nak buat macam ni boleh dulu. Okay. Sebab you kena tahu ada asas ada 2008 kan? Baru masukkan nilai dia. RM1.80 bahagi dengan berapa? RM1.50 kali dengan 100. Maka dapatlah nilai H anda. Satu markah. Apa jawapan dia? 120. Berapa tu? 120. 120, 120 H. Okay, indeks. So yang sekarang ni nak K pula. K kita tahu dia punya indeks ada 112.5. So kita tahu 112.5 akan sama dengan asas dia pun macam tu kan tadi P 2005 bahagi dengan P 2004 kan kali dengan 100 di mana P 2005 ada 0.9 bahagi dengan K saya tak tahu. Nantilah. So pindah-pindah aja. So kalau tak boleh pindah sekaligus, you pindah ni dululah. Ini bawa sini jadi bahagi dulu. So nanti baru darab silang. Okay, ataupun saya pindah lagi. So kalau siapa tak nampak. Kalau dah biasa buat tu nampak dah. Mana 0.9 bagi K sama dengan 112.5 per 100. Okay, maknanya 112.5 K sama dengan 100 kali dengan jadi 90 kan, betul tak? Teacher, Ya. kalau terus buat K equals to You dah, maknanya kamu tunjuk ni, lepas tu K terus equal to. Boleh? okay. Tapi, kena pastikan kamu tahulah. Siapa K tu? K 80 sen. Tak apa-apa. 80 sen lah. So, ingat, buat RM. Sebab ini harga. Tadi 120 perlu tak letak RM? Tak. Tak perlu lah sebab ini indeks lah. Ini tak perlu RM tetapi ini perlu sebab ini adalah harga lah. So perlu buat RM 80 sen lah. So kita dah dapat ini dah selesai. Okay. So sepatutnya lebih kurang sama je setiap tahun soalan dia lebih kurang. So harap boleh jawab lah. Ingat guna rumus ini ya. Mana satu tahun asas 3 markah dah. Okay. Dalam tangan. Okay. Seterusnya bahagian B biasanya dia akan tanya composite ataupun indeks kubahan. Indeks kubahan seperti mana cikgu tunjuk tadi, formula dia adalah kita buat I, ya IW bahagi dengan jumlah W. Okey, kalau kamu rasa kamu nak buat jadual boleh ataupun tak nak jadual tu kamu terus guna formula aje lah. I tadi adalah indeks ni, setiap satu ini adalah I dia. Okey, dari H dah dapat 120 kan. Ini adalah W dia. So yang pertama tengok dia punya ikan adalah mana satu? Ikan 30%. So kamu boleh buat di tepi kalau nak tak nak ikan ini W so 30. Lepas tu tepung adalah 45%. 45. Okey, lepas tu garam 15. Last tu adalah gula adalah 10. Okey, so jumlah sepatutnya kalau jumlah dia peratus mesti 100% lah. So ini lepas tu darab setiap satu darab bahagi dengan jumlah adalah 100. Dia punya formula dia bahagi dengan 100. Kamu boleh buat macam ni. Kalau tak nak buat jadual, boleh buat terus kat sini. Walaupun kalau nak buat kat jadual, pastikan kamu buat ini dapatkan jumlah dia. Lepas tu ini darab lepas dapatkan jumlah dia, lepas tu bagi 100. Okey. So yang cikgu tulis satu-satu. Yang pertama 150 kali dengan 30 tambah dengan apa lagi? H tu 120 kan? 120 kali dengan 45. Tulis lagi. Yang ketiga ni adalah 112 darab dengan 15. Semua apa tak ada dah. Saya punya pointer tak keluar dah. Okey, ini ya. 112 kali dengan 15. 112.5 darab dengan 12. The last ada apa? 105 kali dengan 10. Buat semua, pastikan cukup panjang di sini ya. Bagi 100 lah. Kalau nampak sini, ini dah dapat satu markah dah. Ini adalah langkah kerja anda. Okey. So teruskan. Tekan kalkulator aja.
sekaligus. So akan dapat 126.38. Boleh semua? So, ini N1. Ini 3 markah. Kalau 3 markah ni K1 di sinilah. Dia akan nampak mungkin dia akan bagi sekurang-kurangnya dapat 2 betul. 2 betul. Salah mungkin 2 ni betul, 2 ni salah. Ada salah satu salah tu masih lagi dapat 1. Betul semua dapat K2. Jawapan N1. Maknanya 3 markah. Okey. K2 dibagi dah 2 lah. K1 lah. So 3 mata lah. Okey, ataupun 3 markah. Boleh ke? 3 dah Boleh. 6 markah. So ada 4 lagi. Ni last ni 4 markah. Sekarang ni dia nak cari apa? Composite index for the cost of making this cracker in the year. Ataupun indeks kubahan bagi kos membuat keropok ni pada 2009 berasaskan tahun 2004. Okey, dia nak indeks kubahan membuat meningkat 50%. Kalau meningkat 50% daripada 100 meningkat 50 jadi 150 lah. Dari tahun 2005 ke tahun 2009. Maknanya kita ada tahun berapa? 2004, 2005. Cuba 2005, 2009. So daripada 2005 ke ini dia meningkat 50% jadi 150. Okey. So daripada yang ini kita tadi yang composite ini kita adalah daripada berapa tahun apa? Composite yang kita cari ini 126.38 ini adalah 2005 berasaskan 2004 yang ini. Betul tak? So 2005 berasaskan 2004. So adalah ini. Adalah 126.38. Sekarang soalannya dia nak ini. 2009 berasaskan 2009. Maknanya dia nak ini. Tak tahu kenapa. So ini guna C A kali B bagi 100. Rumus ni kita panggil kaedah Bibera. A kali B bagi 100. So nak dapatkan C itu. Maka kita nak carikan ini A, B, C lah. So kita boleh tulis untuk dapatkan dia punya indeks 2009 berasaskan 2004 adalah sama dengan 126.38 kali 150 bahagi dengan 100. So apakah jawapan dia? Jom tekan kalkulator. Dapatkan 2 markah. Okey. Awin dapat 189.57. Okey. So dapat 2 lah. Okey, last pula dia nak apa? Nak cari harga sekotak keropok itu pada tahun 2009 jika harga yang sepadan pada tahun 2004 ialah okey, so maknanya nak harga lah. Nak price 2000 apa? 2009 kan kita tak tahu. Okey, lepas tu kita ada harga 2004 kali dengan 100 adalah sama dengan ini. Kita guna balik nilai yang kamu cari tadi ya. Ini ya. So kita semua ada semua ada kaitan. Kalau bagian A salah, B salah, semua salah. Tapi jangan risau. Sekiranya kamu guna cara yang betul untuk buat, tetapi contohnya melakukan kecuaian, nilai di sini kan salah. Nilai di sini salah kan? Tapi tak ada masalah. Kamu bawa nilai yang salah masuk kepada tempat ataupun langkah kerja yang betul, masih boleh dapat K ni ya. Contohnya nilai tadi 120 tu kamu dapat nilai lain. Tapi contohnya kamu dapat 130. Tapi kamu masuk di sini 130. Maknanya guna formula sepenuhnya ganti semua nilai betul. Melainkan ini yang kamu cari itu salah lah. Masukkan nilai yang salah, masih boleh dapat ini. Hanya tak dapat ini saja. Okey. So ini pun sama. Yang ni kalau kamu dapat yang tadi salah, masuk sini pun salah punya. Sama juga dapat K1 tapi ini tak dapat. Okey. Begitu juga yang ini. So harga 2009 kita tak tahu. Kita nak carikan. Yang 2004 dah maklum dalam soalan adalah 25. So bagi 25 kali 100 sama dengan ini. So apakah nilai? Harga pada 2009 sama dengan 189.59 bagi kali 25. So apa harganya? Jom tekan kalkulator. Cepat. Dah 10.30 dah.
AM salah tekan tak apa, Awin. 47.40. Betul ke? 39 ke 40? Sekejap. Tiga 39. 39 je, Awin. Jangan round off tu. 2 atau 40-an kan? So, kamu ikut 39. Kalau kamu 40 tu dah salah dah. Sebab daripada apa yang hasil darab tu memang 47.39 sampai something kan? Yang belakang tu tak melebihi 5. So, tak payah round off. So, memang jawapan ni. Okay? So, ini adalah index number dah. So, dapat 10 markah. So, ingat kembali ya. Apa yang kamu dah belajar semua ni. Okay, terus kepada solution of triangle. Nak teruskan ke rasanya dah tepu dah otak. Rasanya solution triangle bolehlah buat ulang kaji sendiri. Tepu tak je. Sudah tepu lah. Okay. Tepu tak apa, nanti lepas ni kamu cubalah. Okay. Yang ingat segitiga tu guna sine rule, cosine rule. Ingatkan dia punya ciri-ciri bila kamu nak guna sine rule. Kalau ada 3 sisi diberikan, mesti guna cosine rule. Kalau dua sisi, satu sudut bukan kandung, mesti guna sine rule. Ciri-ciri yang kena ingatlah bila kamu kena guna sine rule, bila kamu kena guna cosine rule. Okay. Soalan ni sebab dia kata dia bagi that area segitiga 28 cm kan. Maka kamu boleh guna setengah AB sin C untuk selesaikan. Okay. Sebab dia ada luas. Sebab dia BC tak tahu kan. Maknanya betul lah ini darab ini dia sin dia. Sama dengan di 28. Teruskan aja. Okay ya. Sekiranya, okay. Line panjang AC ni cikgu skip. Cikgu skip dia nak ni bagi tahu. Kalau sekiranya nak lukis segitiga, dia kalau ada segitiga ni adalah apa ni kita panggil apa? Ambiguous case Kalau segitiga yang boleh lukis dua segitiga mesti guna sign aja. Okey, berlaku berdekat sign aja. Sign rule. So titik C dia akan terletak pada BC. Maka mesti ada kat sini. Sama ada you boleh buat unjuran ataupun tak perlu. So kita tengok dulu. Tapi panjang AC dia mesti sama. So maka masa kamu buat tu ambil jangka lukis saja. Ini buat di sini kan. Jangka lukis kan titik ni kan. Okey, ukur buka jangka lukis anda. Okey, lepas tu you boleh swing saja. Swing kamu jangka lukis nanti akan letak di sini. Kalau di sini pun tak salah. Okey, tapi panjang ni samalah. Ini tak boleh kan? Tak boleh. Biasa masuk dalam lah. Dekat sini. So maknanya segitiga yang baharu adalah yang ni. Okey, ini adalah segitiga di mana ini adalah C prime. So masa kamu lukis tu kamu kena bentuk yang lain lah. Sama ada kamu nak tekap ataupun you lukis saja bentuk yang seperti yang ini, tapi yang sudut tu tak kira lah, tak payah sudut tu ukur betul-betul seperti yang 34 tu tak perlu. Okey, tapi nak tengok bentuk saja. Ni sebab lakar memang satu markah je. Lepas tu baru kira. Dia punya luas dia ada kira inilah. Dan ingat untuk sudut ini dengan sudut ini mesti dia punya 180 tolak inilah. Tolak sini. Buat ni ada mesti sama. Okey. So ini kita panggil sudut apa? Sudut cakar. Sudut cakar ke? Obtuse. Okey, obtuse angle. Sudut apa? BM panggil apa? BM panggil apa? Sudut cakar ke? Betul lah cakar. 90 sampai 180 kan? Yang satu lagi panggil sudut reflex. So kalau lakaran segitiga lakaran macam ni ya, boleh? Itu sajalah, dah 10.30. Nanti tepu dah otak semua. Esok kita akan mula dengan kertas dua-dua. So jangan lupa bawa pembaris panjang. Memang panjang-panjang 30 cm bukan 20 cm. Nanti kamu kena sambung sendiri pula separuh lagi. Okey, 30 cm. Kertas graf tak perlu, kertas kajang pun semua tak perlu sebab memang semua jawab dalam kertas soalan. Kalau tak cukup ruang baru kamu attach lah. Tapi rasanya cikgu bagi ruangan cukup tu. Melainkan kamu dah salah. Lepas tu kamu tak cukup ruang untuk yang nak kena ruang yang barulah. So kamu kena selitkan kertas. Tapi jangan lupa kamu selit kertas tu tuliskan nama. Ada apa-apa soalan nak tanya? Teacher. Ya, graph paper pun cikgu dah selitkan dalam kertas soalan dah. Memang tak perlu sediakan sendiri. Kalau sekiranya kamu dah salah lukis depan kan, nak guna belakang boleh depan, belakang boleh guna kertas graph tu.
Jadual tu tulis seperti mana cikgu bagi tahu, tulis buat table dekat atas graf tu. Senang untuk rujuk masa kamu nak plot. Okay? Yes, Nurin, ada apa-apa soalan lagi? Kan last time teacher cakap SPM 2021 kan formula 3 muka surat. So yang ni formula Tak ada, 24 je. Memang 24. Tidak. Apa tidak, cikgu dah bagi awal tahu dah. Sebab ikutkan ada yang adalah maklumat yang cikgu terima, batch 2021 tu batch istimewa. So memang kamu akan hanya ada kamu hanya memang ada 24. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak, nanti kamu nanti SPM sebenar keluar daripada kita memang ikut KSSM penataran tu. Masa bagi tahu tu 24 je lah. Yang lain-lain tu tolong hafal. Okay. Kalau masa SPM sebenar tu bagi lebih tu, itu adalah panggil apa, laki lah, dapat dan lebih kan. So buat betul-betul dulu. Dan ingatkan, pilih dulu soalan mana yang kamu confident jawab dulu. Jangan lama-lama dekat satu soalan. Kalau tak boleh buat, nak buat juga soalan tu sampai dapat. Nanti pada hanya soalan lain tu mudah, kamu tak sempat nak jawab. Sebab 2,5 jam dengan 2 jam je. So pandai-pandai uruskan masa anda semasa jawab soalan. Ini yang sangat penting. Kadang-kadang kamu kata, oh cikgu tak sempat. Padahalnya jawapan tu, soalan tu bukan susah. Kamu tak sempat nak jawab. Sebab dengan satu soalan tu lama-lama je. Okey so ingat Syafiza okey? Boleh? Syafira, cuba Syafira. Okey. Boleh Syafira? Fatin okey ke Fatin? Semua ni tak jawab-jawab ni. Aina okey Aina? Haris? Okey. Haris ada lagi Haris? Ada. Mujo ada So, Sarah, Asara, Zafira, Zurin, Azika, okey ke faham malam ni? Boleh ke Azika? Sarah ada okey. Zurin, mana Zurin? Tak tidur jangan esok masa jawab soalan tu tidur terus jawab soalan terus tidur. Buat dulu. Kalau orang kata maths tu memang buat sampai hantar kertas soalan. You jangan terus mula saja tidur Okey, kalau ada apa-apa nanti PM lagi cikgu lah. Itu saja. Okey, esok baca soalan elok-elok, jawab elok-elok. Okey, good night semua. Thank you teacher. Good Okay, night. thank you class. Thank you teacher. Thank you.